Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 3 KSSM bab yang pertama indeks dan masih lagi pada 1.2 hukum indeks dan semestinya bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, hari ini kita akan pergi kepada hukum indeks yang keempat, 1.2.64, menentu sahkan A kuasa sifar bersamaan dengan 1 dan A kuasa negatif N bersamaan dengan 1 per A kuasa N. Pembahagian suatu nombor dalam bentuk indeks dengan diri sendiri. A kuasa N bahagi A kuasa N. A kuasa N bahagi A kuasa N merupakan indeks, hukum indeks kita yang kedua. Okey, apa yang kita perlu buat sekiranya operasi kita adalah operasi bahagi? Kita perlu tolakkan. Jadi, kita akan dapat A kuasa N tolak N. Dan N tolak N bersamaan dengan A kuasa sifar. Dan sekiranya kita tulis A kuasa N per dengan A kuasa N, kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 1. Maka, daripada dua aktiviti ini tadi, kita boleh katakan A kuasa sifar bersamaan dengan 1. Apa sahaja yang dikuasakan dengan sifar, nilainya adalah 1. Bagi suatu nombor dengan indeks negatif, A kuasa negatif N bersamaan dengan A kuasa sifar tolak N. Okey, daripada mana dapat sifar ini bermaksud kita dapat nilai negatif ini daripada sifar tolak dengan N. Maka kita dapatlah A kuasa negatif N. Okey, jadi daripada situ kita boleh tahu bila indeks kita ditolak, ianya merupakan operasi bahagi. A kuasa sifar bahagi A kuasa N. Dan kita boleh tulis dalam bentuk pecahan di mana A kuasa sifar per A kuasa N. Dan di sini kita boleh nyatakan sebagai 1 per A kuasa N. Okey, sebelum ni tadi kita dah tahu A kuasa sifar nilainya adalah 1. Jadi tiada lagi indeks negatif telah berubah menjadi indeks positif. Maka daripada aktiviti tadi, kita boleh katakan A kuasa negatif N bersamaan dengan 1 per A kuasa N. Okey, kita nak tulis ke dalam bentuk indeks positif 1 per A kuasa N. Dan kita juga daripada indeks positif, sekiranya kita mahu tukar ke dalam indeks negatif, A kuasa N bersamaan dengan 1 per A kuasa negatif N. Okey, ini dia. Sekiranya dalam bentuk indeks negatif, kita tulis A kuasa N. Dan yang terakhir, sekiranya A per B kuasa negatif N, okey, ada negatif di sini, kedudukannya terbalik. A dan B ini merupakan nombor lah, bukan satu ya. Okey, merupakan nombor. Okey, contohnya 2 per 3 negatif 2. Jadi dia akan jadi 3 per 2, 2. Jadi kita nak jadikan dia ke dalam bentuk indeks positif. Okey, boleh ya? Kita pergi kepada contoh. Baiklah, contoh yang pertama, lengkapkan jadual di bawah. Di sini kita ada dua kotak, indeks negatif dan indeks positif. Kita ada soalan yang pertama, 2 kuasa negatif 7. Bagaimana kita nak menulis ke dalam bentuk indeks positif? Okey, so kita nampak di sini negatif, kita akan terus tulis 1 per. Okey,
1 per. Jadi, asas kita tadi 2 dan indeks kita 7. Jadi, jawapannya adalah 1 per 2 kuasa 7. Okey, di sini kita nampak ada 1 per X kuasa 5. 1 bermaksud kita punya negatif tadi. Okey, negatif pada indeks kita. Indeks kita apa? 5. Asas kita apa? X. Maka jawapannya adalah X kuasa negatif 5. Okey, bagaimana pula untuk soalan C? Okey, negatif 5M kuasa negatif 3. Okey, tadi cikgu beritahu kalau nampak sahaja negatif dia akan jadi 1 per, betul? Tetapi disebabkan di sini ada nombor lain, okey, yang kita katakan bukan asas, jadi kita akan tulis dia sebagai negatif 5 per, okey, negatif 5 ini kita akan tulis di atas. Per, asas kita adalah M dan indeks kita adalah 3. Jadi negatif 5 per M kuasa 3. Dan yang ni pula, okey, 6 dan 7 ini bukan merupakan indeks negatif. Jadi kita tulis terus 6 per 7. Jadi N kuasa negatif 2. Sekarang negatif ni duduk di bawah. Jadi dia akan letakkan dia di atas. Dia tukar tempat duduk saja. So jawapannya adalah 6 N kuasa 2 per 7. Jelas ya? Kita lihat pula contoh yang kedua. Di sini kita ada 7 kuasa 4 darab 7 kuasa 5 bahagi 7 kuasa 13. Apakah asasnya? Betul, asas kita semua sama iaitu 7. Jadi kita buat dahulu operasi darab. Sekiranya darab, apa yang kita perlu lakukan pada kita punya indeks? Tepat. Kita perlu tambahkan. Jadi 7, 4 tambah 5. Okey, kita sekalikan sahaja. Bila bahagi, indeks kita perlu tolak. Tolak 13. Maka 7 asasnya 4 tambah 5, 9. 9 tolak 13 adalah negatif 4. Ini merupakan indeks negatif. Sekiranya jawapan memerlukan kita menulis dalam bentuk indeks positif, 7 kuasa negatif 4. Jadi negatif 1 per, asas kita 7, indeks kita 4. 1 per 7 kuasa 4. Yang merupakan indeks positif. Baiklah, kita lihat pula pada B. Di sini kita ada 2 kuasa 2 dikuasakan dengan 7 darab 7 kuasa 5 dikuasakan dengan 3 per 2 kuasa 4 darab 7 kuasa 4 dikuasakan dengan 5. Jadi kita nampak kurungan di sini. Okey, apa yang kita perlu lakukan? Betul, kita perlu darabkan. Jadi, kita akan darabkan yang kuasa yang di dalam kurungan dengan di luar kurungan. Okey, cikgu bulatkan dan anak panah. Okey, 4 ni tak ada. 4 darab dengan 5. Okey, 2 kuasa 4 tak boleh nak darab dengan apa-apalah. Jadi, kita akan dapat 2 kuasa 14 darab 7 kuasa 15. Per 2 kuasa 4 darab 7 kuasa 20. Okey, 2 kuasa 14 darab dengan 7 kuasa 15. Kita tidak boleh darabkan 2 darab dengan 7 kerana kita punya asas yang berbeza. Okey, kita tak boleh nak darab sebab kita ada indeks kita di sini. Okey, kalau yang sebelum ni 2 darab 7 sahaja, kita tak ada indeks apa-apa. Jadi kita boleh terus darab. Jadi apa yang kita nampak, kita ada per. Per ini bermaksud bahagi. Jadi asas yang sama, kita boleh lakukan operasi bahagi. Sekiranya bahagi, apa yang kita perlu lakukan pada indeks kita? Betul, kita akan tolakkan. Jadi 2 kuasa 14 tolak 4 darab 7 kuasa 15 tolak 20.
Maka kita akan dapat jawapan 2 kuasa 10 darab 7 kuasa negatif 5. Kita nak hapuskan indeks negatif. Okey, jadi kita tulis balik 2 kuasa 10 darab 7 kuasa negatif 5, 1 per asas kita 7, indeks kita 5. Jadi, kita boleh darabkan sahaja 2 kuasa 10 darab dengan 1, maka 2 kuasa 10 per 7 kuasa 5. Jadi, tiada lagi indeks negatif pada soalan ini dan ini merupakan jawapan akhirnya. Jadi, cikgu harap dengan penerangan ini, kamu faham dan jelas tentang operasi indeks melibatkan indeks negatif dan juga indeks positif. Sekian dulu daripada cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.